Hai, pada kali ini saya akan menunjukkan cara untuk menyelesaikan masalah graf quadratic equation. Jom kita sama-sama saksikan. Hai, Assalamualaikum. Sama saya Faris dalam channel Faris Academy. Untuk anda yang baru dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini kepada rakan-rakan anda yang mengambil subjek Maths untuk Form 4, iaitu silibus baru yang belajar tentang bab ini, serta untuk silibus lama ialah dalam subjek Matematik Tambahan. Okey, jom kita tengok macam mana kita nak selesaikan masalah graf persamaan kuadratik. Okey, pertama sekali kita tengok dulu bentuk asas quadratic equation. Ini adalah bentuk asas dia, iaitu A x kuasa 2 B x plus C equals to ni function bagi x. Okey, pertama sekali untuk melukis graf quadratic equation, kita dapat visualize, kita dapat bayangkan macam mana graf itu berdasarkan A, B dan C. Okey, pertama sekali kita tengok A. A akan menunjukkan graf itu bentuk senyum atau masam. Untuk tahu dia senyum atau masam, jika A adalah positif, dia akan senyum. Orang yang positif mesti akan senyum, kan? So, sama juga dengan graf ini. Kalau A dia positif, dia akan senyum. Dan kalau masam, sebaliknya. Maknanya A dia negatif, dia akan bentuk masam. Okey, dapat kan? Senang ya kan? Okey. Untuk B, nilai B ni kita dapat tentukan nilai maksimum atau minimum point dia. Apa itu maksimum minimum point? Kita tengok sini. Ini adalah minimum point dia. Ini adalah minimum point. Jika graf itu senyum, dia akan ada min point. Jika graf itu masam, dia akan ada maximum point. Macam mana kita tahu? Sudah tentulah, kalau dia senyum mesti ke bawah. So, minimum lah. Kalau dia masam, dia akan ke atas. So, dia akan maksimum. Senang kan? So, macam mana nak tahu? So, kita akan guna formula negatif B bahagi 2A untuk mendapatkan point X. Point X iaitu point yang mendatar, horizontal point. Maknanya kalau graf ni point yang kat sini. Contohnya kita dapat negatif 1. Maknanya X dia adalah negatif 1. Okey, itu baru tahu X. Macam mana nak tahu Fx dia? Fx dia senang je. Kan persamaan. Maknanya kita boleh ganti X dalam ni dengan negatif 1. Jangan risau. Saya akan tunjukkan contoh, 3 contoh kejap lagi untuk masalah ini. So, jangan risau, just stay with me and I will show you the way. Okay? Okay, kita stop dulu. So, ulang balik. A adalah untuk menunjukkan dia senyum atau masam. So, kita dah dapat tahu, kita dah dapat imagine macam mana bentuk dia. Okay, dia macam ni ke? Dia macam ni. Okay. So, B, kita tahu maximum point dia dengan minimum point dia kat mana. Untuk X dan Y. X, kita guna formula ini. Ni formula dia. Untuk dapatkan nilai X maksimum dan minimum. Untuk dapatkan nilai Y ataupun Fx untuk point ini, kita masukkan nilai X yang kita dapat ke dalam equation asal. Okey. Untuk C, apa kita guna untuk C? C ialah kita nak tahu kedudukan graf kita ni belah kiri ke belah kanan Y axis. Okey. Ini adalah ni X axis, ni Y axis. Okey. Untuk C ialah Y intercept atau pintasan Y atau pintasan Fx. Iaitu jika graf dia kita lukis balik, ni graf dia. C ni ialah nilai kat sini. C ni ialah nilai Y. So, kita dah tahu position dia, ni minimum dia, minimum point dia. Minimum point. So, kita tahu bentuk graf tu macam mana secara lebih besar, secara lebih details.
Sebab dia akan melalui y-intercept. Sebab apa? Sebab y-intercept ataupun pintasan y, dia akan terletak pada x sama dengan kosong. Sini adalah x sama dengan kosong. Jarak dia ni y, ni x axis. So dia akan, kedudukan dia akan berada di x equals to 0. So bila x equals to 0, ni akan jadi kosong. A darab kosong, apa-apa nombor darab kosong akan jadi kosong. Sebab kosong darab kosong, kosong. Ni akan jadi A kosong tambah B kosong tambah C sama dengan fx equals to kosong. X equals to kosong. So ni akan jadi kosong. B darab kosong, apa-apa nombor darab kosong akan jadi kosong. So kita akan dapat C je. Sebab C mana ada X. Okay, dapat? Okay. Dan satu lagi, tu kita nak tahu position dia. Satu lagi position, kita menggunakan A, B, C untuk dapatkan position dia satu lagi, iaitu menggunakan formula B squared minus 4AC. Okay, formula ni B squared minus 4AC untuk menentukan position graf itu berada, ni x axis, berada ke atas x axis ataupun menyentuh x axis ataupun di bawah x axis, iaitu minimum atau maksimum point dia. Ni. Dapat? Jangan risau, mesti tak nampak sangat sebab kita tak masuk dalam contoh. So bila kita go through contoh yang saya akan tunjukkan kejap lagi, so lebih senang untuk kita nampak apa yang saya terangkan, 4 perkara ini, iaitu macam mana kita nak gunakan A, macam mana kita nak gunakan B bersama formula dia, macam mana kita nak gunakan C, dan macam mana kita nak gunakan tiga-tiga ni untuk dapatkan menggunakan formula ni untuk menentukan position dia berdasarkan x axis. Okey, jom kita tengok contoh. Okey, jom kita tengok example yang pertama untuk graf persamaan kuadratik. Okey, pertama sekali, ini adalah contoh dia. X square tambah 4x tambah 4. Okey, berdasarkan yang apa yang saya kongsikan tadi, kita tengok A dia dulu. A dia positif, negatif, positif. Positif 1. Dia ada nombor sini 1 tapi dia tak tulis. So, bila positif, orang yang positif selalu senyum. Betul tak? Okey, so dia positif, dia senyum. Dan yang pertama kita dah bayangkan graf dia akan bentuk macam ni. Okey, yang kedua kita tengok B. Untuk B apa kita akan dapat? B kita akan dapat minimum point dia. Yang senyum kita akan dapat ada minimum point sebab dia kat bawah. Dia punya corner dia tu kat bawah. So kita menggunakan formula negatif B 2A. Negatif B 2A. So kita masukkan value-value dia. B dia apa? 4. 2A, A 1. So kita akan dapat negatif 4 bahagi 2 sama dengan 2. Negatif 2. So minimum point dia negatif 2. Untuk y, nilai y dia ataupun nilai fx dia, kita masukkan, kita gantikan x dengan negatif 2. Kita akan dapat x kuasa 2 negatif 2 kuasa 2 tambah 4 negatif 2 tambah 4. So sini kita akan dapat negatif 2 darab negatif 2, 4, negatif darab negatif, positif. So dapat 4. Negatif, positif dapat negatif. Negatif simbol dia akan jadi negatif. 4 darab 2 akan dapat 8 tambah 4. 4 tambah 4, 8. 8 tolak 8, kosong. So kita akan dapat kosong. Ni adalah value point kat sini. Okay, untuk C 4. C adalah y-intercept. So kita dah tahu ni kosong, y dia kosong. Maknanya bila kita lukis macam ni, position y dia adalah negatif 2. Y dia dekat kosong. So ini adalah x axis dia. Ni x axis. Sini kosong, y dia kosong. Sini adalah
negatif 2, negatif 1. Sini kosong. So kosong ialah kedudukan y axis. So y axis tarik macam ni. Ni y axis dia. Okay, y axis dia kena bersentuh dengan 4. So ni graf ni ada ralat sikit. So kita buang balik. Kita potong balik, kita lukis balik. Kita lukis macam ni. Okay, sini ialah 4, value 4. So ni lah graf kita. Dia sepatutnya lagi bulat. Sebab ni kita tak ikut dengan skala yang betul. Saya just lukis gunakan tangan kasar. So nampak bodoh sikit. So tak ada masalah asalkan anda dapat apa yang saya cakap. So kita nak check satu lagi. Kita menggunakan 3 A, B, C. Menggunakan formula B² minus 4AC. Kita nak tahu position dia dekat position minimum point dia. Adakah betul dia berada di X axis ataupun atas X axis atau bawah X axis. Jom kita tengok. So B² minus 4AC. So B², B dia 4, 4² tolak 4. A dia 1, C dia 4. Allah. Okay. So 4², 4 darab 4 kita akan dapat 16. 4 darab 1, 4 darab 1, 4. 4 darab 4, 16. So kita akan dapat kosong. Betul tak? Bila kosong, bila B² sama kosong, kedudukan dia adalah macam ni. Dia akan berada di atas X axis. So betul lah graf kita. Betul. Senang je. If B² besar daripada kosong, dia akan berada di bawah X axis. Akan duduk kat sini. Kenapa? Kalau lebih besar, dia ada dua X intercept, pintasan X. Kenapa? Apa dia pintasan X? Ialah ni, point sini. Ni. Point yang bersentuh dengan X axis. So bila dia equals to 0, maknanya dia ada satu pintasan X, iaitu kat sini, iaitu berada di minimum point negatif 2 untuk equation ini. Okay, jom kita tengok example yang seterusnya. Jom. Okay, sekarang kita akan tengok pada contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua kat sini ialah negatif X² tambah 4X tolak 8. Okay, pertama sekali kita tengok A dia. A dia sini ialah negatif 1. Bila negatif, dia akan masam. Orang masam memang sentiasa sedih. Oleh itu graf ni menyedihkan. Sebab apa? Dia negatif. So kita dah dapat bayangkan macam mana bentuk graf itu, iaitu negatif. So bila negatif, kita tengok sini, maximum point, dia akan ada maximum point sebab dia ke atas. Kalau minimum point, dia senyum. Lengkung dia ke arah bawah. Ni lengkung dia ke arah atas. So dia akan ada max point kat sini. Okey, macam mana nak dapatkan nilai max point dia? Kita akan gunakan B seperti yang saya terangkan tadi, iaitu kita guna formula B² pula negatif B 2A. Okey, negatif B 2A untuk dapatkan nilai X pada maximum point. Okey, X dia negatif B. Negatif B, B dia apa? 4. 2, A dia apa? Negatif 1. So X dia ialah negatif 4 bahagi negatif 2. 2 darab negatif 1 dapat negatif 2. So sama dengan negatif jadi positif. 2 bahagi 4 bahagi 2, kita akan dapat 2. Okey, 2 ini untuk nilai X. Untuk dapatkan nilai Fx, kita masukkan, gantikan X dalam ni dengan 2. So F2 sama dengan negatif X kuasa 2, itu negatif 2 kuasa 2 tambah 4 2 tolak 8. So kita akan dapat negatif 4 tambah 8 tolak
8 tambah 8 tolak dengan 8, kita akan jadi kosong. Terus jadi kosong. So kita tinggal negatif 4. So position dia kat sini ialah, position dia ialah 2 negatif 4. Okey, maknanya dia akan berada di bawah x axis. Sebab apa? Sebab negatif 4. Y dia, kita lukis balik kat sini, lebih besar, lagi senang. So Y dia, x axis dia akan berada di atas graf ini. X axis dia kat sini. Okay, so sekarang kita tengok C pula. C untuk apa? Untuk mencari pintasan Y ataupun Y intercept. Y intercept dia apa? Negatif 8. Maknanya kalau sini ialah 2, ni maximum point dia, max point dia ialah 2, maknanya sini 1, sini kosong. So Y, paksi Y dia akan berada dekat x equals to kosong. So kita tarik. Okay, sekarang kita padam sikit kita punya graf. Sebab apa? Sebab kita nak bagi dia intercept macam tu. So buat balik dia macam tu. So ni terpadam, tapi bentuk sama. So nilai kat sini ialah negatif 8. Okay, so nilai kat sini ialah 2 dengan negatif 4. So maknanya sini ialah negatif 4, sini ialah 2. Nampak? Tu bentuk graf bagi equation ni. Okay, sekarang kita nak tahu betul ke tak kita punya graf ni macam ni. Cara nak check dia, kita guna equation B square minus 4AC. Okay, B square minus 4AC. B square minus 4AC. B dia apa? 4. 4 kuasa 2 tolak 4. A dia apa? Negatif 1. C dia apa? Negatif 8. Okay, kita kira. Jom kita kira. 4 kuasa 2, 16. Negatif 4. Negatif 4. Negatif darab dengan negatif 1 darab negatif 8. Negatif 1 darab negatif 8, kita akan dapat 8. Okay, 4 darab 8, kita akan dapat 32. Okay, mana lagi besar, 16 ataupun 32? Tentunya 32. So kita letak negatif kat depan dulu, sebab kita tahu 32 ialah negatif. So 16 tolak 32 sama dengan 16. Okay, negatif. Maknanya B squared minus 4AC bagi graf ini ialah kecil pada kosong. Bila kecil pada kosong, maknanya dia tiada X intercept. Betul tak tak ada X intercept graf ni? Betul lah, sebab dia tak sentuh pun X intercept. Okay, betul lah, graf kita betul berdasarkan equation ni. Bila graf ni betul, cara kira semua akan betul, insya-Allah akan betul. Dan ini ialah untuk check balik betul ke tak. Okey, jom kita tengok kepada contoh yang ketiga, yang terakhir. Okey, jom. Okey, sekarang kita akan tengok contoh yang ketiga, iaitu 6x tolak x square. Macam pelik kan? Okey, macam pelik. Biasanya quadratic equation akan ada 3, iaitu tiga benda, iaitu ax square tambah b x tambah c. Jadi tapi sekarang kita ada 2 je. So first step, jumpa soalan macam ni. First step dia, susun balik berdasarkan b square ax square plus bx plus c. Kita tulis balik ax square plus bx plus c. Kita nak kenal pasti mana satu A, B, C. Okay, so kita tengok A akan ada dengan x square. Mana ada x square kat sini, iaitu negatif x square kat sini. So A dia ialah negatif x square. A dia ialah negatif 1. B dia, Bx, dia kena ada
B kena ada dengan X yang berkuasa 1. So dalam equation ni yang berkuasa 1 ialah 6x. So tambah 6x. C yang tak ada X. Kat sini tak ada X, yang tak ada X tak ada. So maknanya C dia ialah kosong. Sebab kosong kita tak akan tulis. Betul tak? So kita kena pasti dulu mana satu. A, B, C. Okey, bila kita dah kena pasti, so ikut step yang sama. A untuk apa? A untuk tahu dia senyum ataupun masam. So kita tengok negatif X square. Negatif X square. Bila negatif, orang negatif selalu masam, selalu sedih. So graf ini menyedihkan, masam. Bila dia masam, dia akan ada maximum point. Maximum point dia. Ni adalah maximum point. Okey, sekarang kita gunakan B. B untuk apa? Untuk dapatkan nilai maximum point tu menggunakan formula B negatif B 2A. Okey. B dia apa? 6. So kita kira kat sini untuk dapatkan nilai X untuk maximum point. Negatif B, B 6 2. A dia apa? Negatif 1. So kita akan dapat negatif. Kita akan dapat positif 6 2. So kita akan dapat 3. So X dia ialah 3. Untuk dapatkan nilai fx dia, gantikan X dalam ni dengan 3. So F3 sama dengan negatif 3 kuasa 2 tambah 6 3. C kosong. Biarkan je. So negatif 3 square sama dengan 9 tambah 6 darab 3. 6 darab 3 sama dengan 6, 12, 18. So 18. So 9 negatif 9 tambah 3 tambah 18 sama dengan 9. So position dia kat sini ialah 3 9. Maknanya position sini ialah 3 9. Okey, dah dapat kan? So kita pergi yang seterusnya, iaitu C. C dia kosong. Bila kosong, sangat senang. Sebab apa? Sebab kita lukis dulu part C. Y dengan X. Bila kosong, maknanya graf ni graf yang masam. And kita tengok 3 kita letak, katakanlah 3 kat sini. Main tam je. Sebab ni bukan ikut skala. Bukan kita lukis atas kertas graf. Kalau kertas graf kita kena kira satu-satu. So 3 kat situ. Contoh 9 kat sini. So buat macam ni. So sini adalah maximum point dia. Y dia ialah kosong. Maknanya dia akan berada kat sini. Sebab sini ialah nilai kosong bagi kedua-dua paksi, iaitu paksi X pun kosong, paksi Y pun kosong. So dia akan jadi bentuk, kita guna kali yang berbeza. Bentuk untuk dia ialah macam tu. Dapat? Senang je, senang, sangat senang. Bab ni sangat senang. And kalau masuk exam, kira markah free. Sebab dia sangat direct kalau kita tahu cara dia. Okey, sekarang step yang seterusnya, guna equation ni, guna formula ni. Untuk apa? Untuk dapatkan, untuk kena pasti betul ke tak kita punya graf. Okey, B square minus 4AC. B square, B dia berapa? B dia ialah 6. 6 square tolak 4. A dia berapa? Negatif 1. C dia berapa? Kosong. Okey, 6 kuasa 2 sama dengan 6 darab 6. Kita akan dapat 36 tolak 4 darab negatif 1. Negatif 4. Negatif 4 darab kosong. Jadi kosong. Apa-apa nombor darab kosong, kosong. So darab kosong. So jawapan kita ialah 36. 36 ialah positif. Bila positif greater than 0, dia akan ada 2 X intercept. Betul tak? 2 X intercept ke sini? Betul. Kat mana? Dekat
X sama kosong dengan satu lagi position kat sini. Ada dua ni. Position lepas pada depan pada 3, lagi kanan pada 3. Satu dekat kosong satu. Sebab sini ialah dua-dua point sini ialah kosong. Okey, dapat kan? So, untuk graf persamaan kuadratik ni dia sangat straightforward sebab bila kita tahu, just dengan tahu mana itu A kita nak guna untuk apa, B kita nak guna untuk apa, C kita nak guna untuk apa, ketiga-tiga A, B, C ni kita tahu nak guna untuk apa, akan menjadi sangat senang. So, terima kasih kepada anda yang menonton video kali ini. So, untuk anda jangan lupa untuk share tau video ni dengan kawan-kawan anda yang ambil maths bagi form 4, sebab syllabus baru dah masukkan bab ni dalam matematik. Dan untuk anda yang masih lagi yang pada tingkatan 5, masih lagi dalam add maths, matematik tambahan. So pada video kali ni saya gabungkan dua subjek untuk dua tingkatan berbeza, untuk anda dan rakan-rakan anda berjaya untuk tackle soalan bab ini. Sangat senang. So, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen untuk anda tanya apa-apa persoalan. InsyaAllah saya akan menjawabnya secepat mungkin. So, terima kasih dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.